أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. Ya Allah, kami pohon dari Engkau kebaikan ini hari dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan sebelumnya dan kebaikan selepasnya. Ya Allah, lindungilah kami daripada kejahatan yang ada di dalamnya, kejahatan sebelumnya dan kejahatan selepasnya. Ya Allah, peliharakanlah kami daripada segala kejahatan yang telah datang dan belum mendatang. Ya Allah, jagakanlah kami segala kejahatan, segala wabak, segala ta'un. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Mutakallimun bi kalamin qadimin azaliyyin laysa bi harfin wala sawt, wala yutasawwaru fi kalamihi an yanqaliba midadan fil alwahi wal awraq, shiklan tarmuquhu al uyun wal ahdaq, kama za'ama ahlul hashwi wan nifaq. Bal kitabatu min af'alil ibad, wala yutasawwaru fi af'alihim an takuna qadimah. Imam Izzuddin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, dia membentangkan kepada kita di dalam ini karya dia yang kecil, satu isu, satu tajuk sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana isu sifat kalam Allah jadi satu isu yang menimbulkan fitnah dan khilaf terhadapnya. Fitnah berkait dengannya tidak berkehabisan, berterusan sampai kepada zaman Izzuddin Sultanul Ulama, dan juga sampai kepada saat kita sekarang ini, yaitu isu ini berkhilaf di antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah dan Hashwiyah, Musyabbihah. Maka dia hari ini Musyabbihah dia
kuat, backup dia, latar belakang dia kuat, dengan ada berkuasa, ada negara yang ada dia bernegara, negara backup dia kuat, dia isu ni kuatlah. Setengah daripada sunnatullah kuat bid'ah kerana ada pembantu di belakang dia, backup dia yang kuat. Itu di antaranya. Maka tajuk sifat kalam Allah Subhanahu wa taala satu isu yang kita kena tahu pendirian ahli sunnah wal jamaah dengan musyabbihah khususnya. Kita dengan Mu'tazilah tidak jadi fitnah. Yang jadi fitnah isu ni antara ahli sunnah dengan musyabbihah. Oleh kerana demikianlah musyabbihah dia menuduhkan ahli sunnah dengan kata Jahmiyah, dengan kata Mu'tazilah, dengan kata Mu'attilah. Kita Asy'ariyah dia menuduh dengan kata Mu'attilah. Kerana kita ada titik persamaan dengan Mu'tazilah. Cuba kita tengok pendirian kita ahli sunnah wal jamaah tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Imam Izzuddin berkata mutakallimun bi kalamin qadimin. Maknanya dia Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kami tani dia tak kata dia kata ia. Sebab mutakallim tu jadi khabar bagi mubtada mahzuf. Dia panggil ataf bihadfil atif. Asalnya hayyun ay huwa hayyun muridun sami'un basirun alimun qadir. Itu nama dia ataf bihadfil atif. Ataf dengan buah ataf, ataupun nama dia khabarun ba'da khabarin. Khabar ba'dal khabar. Khabar yang pertama hayyun, khabar yang kedua muridun sami'un, terus mutakallimun nama dia khabarun ba'da khabarin. Mubtada dia huwa ia Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi bahasa saudara kita Indonesia dia guna dia. Kalau istilah tani kalau tahu wahwa dan ia dan ya itu. Dan ia Allah Subhanahu wa taala mutakallimun, yang bertakallum, bahasa Melayu yang bercakap. Allah yang bercakap bi kalamin qadimin, dengan kalam yang qadim. Allah dia bercakap dengan kalam, dengan sifat kalam yang qadim, dengan cakapan yang qadim. Kat sini rumit kalau kita tak pernah lalu tajuk ni, kita tak faham, susah faham. Dan juga kita baca tajuk sifat kalam, kalau kita tidak ada basic di dalam bahasa Arab, tidak ada basic di dalam ilmu akidah, kita baca tak faham. Banding kalau kita baca seperti kita baca ilmu tajwid, kita baca tajuk makhraj dia, tajuk sifat dia. Kalau kita tak ada basic, tak tahu kita nak letak kat mana, pening kita. Lebih lagi makhraj lisan, makhraj lidah, apanya aqsal lisan, wasatul lisan, taraful lisan, harfil lisan, taraful lisan tu ada berapa tepat, pening kita. Hak mana tepi lidah nama harful lisan, hak mana
yang nama hafatul lisan, tepi juga bahasa Melayu, tepi belaka. Tepi lidah, berapa tepi. Tengah lidah, berapa tengah lidah. Pening. Begitu juga tajuk sifat kalam, dia ada bagi kita kalam, ada bagi kita taklim, ada bagi kita takallum. Dia dalam bahasa Arab. Ada bagi kita mutakallam bih. Itu yang kita kena faham bahasa Arab. Tak apalah kalau kita kosong, lebih senang lagi. Mutakallim, kita lalu murad yang dikandaki oleh Imam Izzuddin dulu. Allah Subhanahu wa taala, dia yang bercakap. Nama dia satu zat yang bercakap. Ijma' antara ahli sunnah wal jamaah, mu'tazilah, musyabbihah, kata Allah takallum. Allah bercakap. Itu tidak khilaf. Allah bercakap bi kalamin, dengan kalam, atau mutakallam bih. Mutakallam bih dia bercakap bi kalamin, dengan kalam. Kalam kat sini, nama mutakallam bih ni bahasa Melayu apa dia? Allah bercakap dengan kalam qadimin, yang sedia kala. Kalam yang dinama dengan mutakallam bih itu qadim, sedia kala. Nak terjemah kalamin qadimin ni terjemah dengan apa? Di sini dengan semata kalau kita baca satu sumber, seperti kita baca sumber ni saja, kitab ni saja, kita tak boleh nak menentukan, tak boleh nak faham. Kita kena tahu ada modal kita, ada basic kita. Basic kitanya, tajuk sifat kalam ni, kita kena tahu titik khilaf antara ulama dengan titik ittifaq, titik muwafaqah. Yang mana yang ulama khilaf, yang mana yang ulama muwafaqah. Kat situ satu modal, satu dia panggil bahaya yang untuk kita nak faham. Kena tahu kat situ dulu. Pertama, yang jadi pokoknya, adakah sabit bagi Allah, adakah ada bagi Allah Subhanahu wa taala perkataan? Situ yang jadi pokok. Perkataan itulah yang dinamakan kalam. Bahasa Arab yang makna dia yang hakiki, makna yang segera faham. Bila disebut kalam, bila dikata kalam dengan makna bahasa Melayu perkataan. Kita orang Melayu pula kena faham bahasa Melayu kita. Murad dengan perkataan tu apakah dia? Ada bagi kita berkata, ada bagi kita perkataan. Berkata ialah bercakap. Erti berkata, erti bercakap, maksud dianya iaitu kita mengeluarkan suara supaya ada ada bentuk dia melalui halqum, melalui lidah, melalui mulut. Mengeluarkan suara melalui tekak, halqum, melalui lidah, melalui mulut. Mengeluar itu nama perbuatan, nama membuat. Kalau nak lebih cepat kita beza membuat. Kita usaha mengeluarkan suara. Diri mengeluarkan suara tu nama berkata, bercakap.
bersembang, berbual, katakanlah bahasa Melayu. Berdialog, katalah. Bila kita berkata, dia keluar suara, adalah suara yang didengar. Suara yang keluar daripada seorang yang bercakap berbentuk ada huruf yang tertentu. Kalau orang Melayu ada huruf bahasa Melayu dia, kalau orang Arab ada huruf bahasa Arab dia, seperti berbentuk dengan kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bunyi suara yang berbentuk huruf yang tertentu itu dinamakan kalam. Itu nama kalam. Seperti sekarang saya membaca. Membaca ni makna berkata. Suara yang tuan-tuan duk dengar suara saya, itu nama perkataan saya. Itu maksud dengan perkataan. Itu nama kalam saya. Kalam ni, kalam saya yang saya bercakap keluar, nama dia panggil juga, saya bercakap dengan satu cakapan yang panggil mutakallam bih. Suara yang didengar perkataan tu dia panggil kalam, dan juga dia panggil mutakallam bih. Perkataan yang saya berkata dengan dia, itu makna mutakallam bih. Perkataan yang dibercakap dengan dia, kataan yang dibuat cakap, yang hasil cakapan dengan dia. Maka adakah sabit bagi Allah kalam dengan makna cakapan? Kat situ tepat soalannya. Jawabnya ijma', ittifaq antara ahli sunnah, mu'tazilah, musyabbihah di atas menyabitkan sifat kalam dengan makna perkataan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bagi Allah kalam dengan makna perkataan. Kalam dengan makna perkataan ini dipanggil bahasa Arab, dia panggil al-kalam. Dia panggil juga al-lafzu. Dia panggil juga mutakallam bih. Itu perkara sama. Lafaz dengan makna malfuz. Dan dia panggil juga nama mutakallam bih. Dia panggil pada istilah, dia panggil juga kalam lafzi, nama dia. Dia panggil juga di dalam istilah ulama nahwu, dia panggil kalam bermakna ismi, kalam ismi, nama dia. Kalam isim masdar. Di dalam bahasa Arab bila kata kalam, ada kalam dengan makna masdari, kalam dengan makna taklim, dengan makna bercakap. Ada kalam dengan makna isim masdar, iaitu nama bagi lafaz yang dicakapkan, cakapan. Dia panggil itu isim masdar, nama dia. Maka bila dah ittifaq, ada bagi Allah, sabit bagi Allah kalam lafzi, kalam dengan makna perkataan. Dan ittifaq juga Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan kalam dengan makna masdari, kalam dengan makna bercakap. Kalam dengan makna masdari itu nama dia kalam bermakna taklim, makna taklim. Sebab kalau masdar betul panggil taklim. Orang Arab bila nak royak, dia nak cerita kata bercakap, dia tak kata kalama. Kalam tu Zaidan, kalamallahu Musa, dia tak kata gitu. Bila dia nak bercakap, kata dia nak cerita, kata dia bercakap, dia kata kalam tu Zaidan. Aku bercakap dengan Zaid. Kallama yukallimu takliman, masdar dia taklim.
Kalau dia nak bagi tahu kata dia bercakap. Dengan Allah kata wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Nabi Musa taklima. Taklim tu nama masdar nama. Adapun kalau kata kalam, kalam ni sebagai pokok. Kalam ada dengan makna taklim, itu nama kalam makna masdar. Kalam ada dengan makna lafaz, itu nama kalam lafzi. Kalam dengan makna mutakallam bih. Nama dia. Maka dua ni ittifaq ijma'. Allah bersifat dengan kalam dengan makna bercakap. Allah bersifat dengan kalam dengan makna lafaz, dengan makna perkataan. Allah ada bercakap kerana Allah sebut di dalam Al-Quran, kata dia bercakap dengan Nabi Musa, dia bercakap dengan Nabi Adam, dia bercakap dengan malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'idun fil ardi khalifah. Wa qala rabbuka, berkata oleh Tuhan engkau. Itu menunjuk kata Allah bercakap dengan malaikat, Allah bercakap dengan Nabi Adam, Allah bercakap dengan Nabi Musa, Allah bercakap dengan Nabi kita alaihi wa alaihimussalatu wassalam. Kedua-dua itu ittifaq dan ijma'. Siapa ingkar dua tu, mereka yang ingkar tu dipanggil ingkar ijma', ingkar Al-Quran. Kemudian khilaf tentang makna maksud bercakap Allah, erti bercakap Allah. Apa erti Allah bercakap? Seperti ittifaq di antara kita ahli sunnah dengan musyabihah tentang Allah bersifat dengan istawa alal arsy, istiwa alal arsy. Kita ahli sunnah menyabi Allah istawa alal arsy. Musyabbihah dia menyabi Allah istiwa alal arsy. Mu'tazilah dia menyabi istiwa Allah alal arsy. Tidak ada siapa pun yang menafi, kerana itu sabit di dalam Al-Quran. Tetapi yang menyalahinya tentang mentafsir erti istiwa. Apakah erti istiwa bila nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala? Menyalahi kat situlah. Bila menyalahi kat situ, mereka yang tidak berpendapat sama inti lawannya, itu yang jadi problem satu kita dapat. Contohnya musyabbihah, dia kurang adab dan tak faham di dalam masalah tajuk khilaf. Dia tak faham di dalam masalah ayat mutasyabihat. Dia melampau sangat ekstrem di dalam bab menghukum. Bila kita ahli sunnah berbeza dengan mereka, mereka mengatakan, tuduh kata ahli sunnah ini dan Mu'tazilah mengingkari akan Al-Quran, ingkar Quran. Tidak i'tisam, tidak berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dia sajalah yang berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu problemnya. Sedangkan bukan kita ahli sunnah, bukan Mu'tazilah, dia mengingkar Al-Quran, mengingkari hadis. Itulah Imam Ghazali, dia tulis satu kitab, nak tolak pandangan yang tersebut. Tak
nak nama ingkar Al-Quran ini bila ternapi wujud, ternapi ada, kelah ada ni ada berapa kelah ada. 7 kelah ada tu kena ternapi ke semua, barulah dinamakan ingkar. Kita mari pada tajuk kita. Di dalam mentafsirkan erti ataupun memberi arti dua-dua tadi ada khilaf. Erti Allah bercakap di sisi musyabbihah dengan di sisi Ahlus Sunnah dengan di sisi Mu'tazilah tak sama. Makna bercakap di sisi musyabbihah dia pakai dengan makna zahir, dia pakai dengan makna seperti kita faham, segera faham bagi kita. Yang selalu hak manusia duk faham bila kata bercakap, macam mana bercakap, begitulah erti bercakap bila nisbah kepada Allah. Apakah dia? Iaitu Allah mengeluarkan suara. Allah bawa terbit suara yang qadim, yang ada di dalam zatnya. Allah ada huruf, ada suara yang qadim di dalam zat dia. Macam kita sudah ada angin, ada suara di dalam diri kita, kita bawa terbit melalui mulut, melalui lidah kita. Sebab tu di sisi musyabbihah dia menyabitkan hadis Allah adanya anak lidah, Allah ada rongga, Allah ada lidah, Allah ada mulut. Hadis yang maudhu' sekalipun dia menyabit, kerana nak sokong pendapat dia sama selari dengan pendapat dia. Iaitu Allah bercakap, iaitu Allah membuka mulut dia, mengeluarkan suara dia yang ada dalam zat dia, mengeluar suara melalui mulut Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan suara yang qadim, itu musyabbihah, hasyawiyah, mujassimah. Wal a'yadzabillah. Adakah tak ada mujassimah pada hari ini? Ya, adalah. Salafiyah, Wahabiyah, itulah nama mujassimah. Mujassimah. Kepercayaan mereka, iman mereka, Allah bercakap dengan mana Allah mengeluarkan suara yang qadim, itu potong. Semacam kita bercakap, kita mengeluarkan suara melalui lidah kita, melalui mulut kita. Di sisi kita, di sisi Mu'tazilah, maksud dengan Allah bercakap bukan dengan mana mengeluarkan suara. Makna Allah bercakap, Allah mengadakan suara supaya hamba yang dia bercakap dengan dia itu dapat dengar huruf suara yang diadakan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bila dia nak bercakap dengan Nabi Musa, dia menjadikan suara supaya Nabi Musa dengar. Nabi Musa boleh dengar suara yang Allah menjadi pada angin yang berhampiran dengan pokok ataupun dengan kata majaz. Allah menjadikan suara pada pokok kayu, Nabi Musa dengar suara di pokok kayu. Dengan kata wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apakah itu yang ada di tangan kanan engkau ya Musa? Perkara hadut di tangan kananmu tu apakah dia? Nabi Musa jawab, ya asaya, dia perkara hak duk di tangan kanan aku ni ialah tukar aku, atawakkau biha, yang aku buat bertukar dengan dia, wa ahusyu biha ala ghanami, dan aku buat pepoh katak daun-daun kayu supaya daun kayu luruh untuk kambing-kambing aku boleh makan upan daripada daun kayu tu. Nabi Musa dengar suara daripada pokok ataupun daripada udara, daripada angin,
yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana demikianlah Mu'tazilah dia kata kalam Allah itu baharu, kalam Allah itu makhluk. Sebab Allah ciptakan perkataan pada angin, pada udara, pada pokok. Bila Allah cipta, nama dia ciptaan Allah perkara tu. Seperti kita ciptaan Allah, kita makhluk Allah. Suara yang Allah cipta ialah makhluk Allah. Itulah keluarnya Mu'tazilah kata kalam Allah itu makhluk, bukan qadim. Orang musyabbihah, dak, kalam Allah bukan makhluk Allah. Suara Allah yang qadim. Suara Allah yang qadim, ya. Bukan Allah cipta, suara Allah bercakap, dia mengeluarkan suara keluar daripada Allah, boleh Nabi Musa dengar, boleh malaikat dengar. Suara itu qadim. Qadim macam mana baru didengar, baru ada. Qadim nau dia baru afrad. Dia mengatasi masalah tu. Ya. Baru ni kira satu yang didengar. Yang didengar tu baru. Sebelum daripada didengar tu ada suara yang sebelumnya. Suara yang sebelumnya baru, ada suara yang sebelumnya sebelum dengan tidak berkesudahan. Nama dia qadim bin naw'i. Itu dia menyabit kata ada perkara qadim, qadim zati dia, ada qadim nau' dia. Itulah akidah yang dibawa oleh Ibn Taymiyah, yang dihukum kufur oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, apa yang dikata oleh Mu'tazilah kita tidak menafikan, kita tidak hukum salah. Betul yang apa yang dikata oleh Mu'tazilah. Tetapi di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, ada lagi di sana nama dia kalam nafsi. Di sisi ahli sunnah wal jamaah ada kalam nafsi, dengan mana ada bercakap nafsi dan ada cakapan nafsi. Makna bercakap nafsi iaitu bercakap dalaman, cakap yang bahasa zat bercakap. Tadi kita duk bicara seperti musyabbihah, dia kira bercakap lafzi. Nama dia bercakap lisani, hak bercakap melalui lidah. Hak tu hak ma'ruf, hak maklum bagi kita, hak selalu boleh mudah faham. Cakap dengan lidah. Mu'tazilah kata tak ada. Mustahil Allah bercakap dengan lidah. Allah menggerakkan anggota dia supaya keluar suara. Itu mustahil. Macam tu Allah bersamaan dengan makhluk. Allah sama makhluk. Allah ada bergerak, Allah ada diam, Allah ada buka mulut. Itu Allah makhluk betul-betul begitu. Sebab tu bukan Allah bercakap. Bila bangsa Allah bercakap bukan begitu. Iaitu Allah bercakap, Allah mengadakan huruf suara. Dia nak bercakap dengan malaikat, dia buat huruf, malaikat boleh dengar. Itu makna Allah bercakap. Kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala bercakap ada dua. Satu bercakap dengan makna Allah mengadakan cakapan, seperti Mu'tazilah. Kita sama dengan Mu'tazilah. Itulah di dalam mawaqif kata, apa yang dikata oleh Mu'tazilah kita berkata dengan dia. Imam Iji di dalam mawaqif dan juga dalam syarah mawaqif bagi
siapa? Adubuddin. Yang kedua, kita berkata ada bagi Allah kalam nafsi. Yang ini yang menafikan dia oleh Mu'tazilah dan menafikan dia oleh Musyabbihah. Ini yang kata khilaf. Kalam nafsi dengan mana bercakap yang bangsa zat, iaitu saya cari bahasa supaya beza di antara yang lain. Saya kata bercakap dalaman. Makna bercakap dalaman nisbah dengan kita bercakap sebelah dalam kita. Kalau banding dengan kita bukan bercakap dengan lidah, kita bercakap dengan hati kita, dengan perut kita bercakap dengan anggota dalaman. Yang kita bercakap dengan diri kita bercakap. Kalau saya banding seperti sekarang, saya bercakap dengan lidah. Tuan-puan yang duk menuntung cakap dengan nafsi, cakap dengan hati. Ada bercakap walaupun duk diam, ada bercakap. Dia duk bercakap. Aku tak berapa faham ni. Aku tak pernah dengar ni. Dia ada bercakap dalam perut dia ada, dia bercakap. Rasa-rasa pelak ni. Dia ada dalam hati dia. Dia ada bercakap dalam hati dia. Itu makna taklim nafsi nama dia. Yang sebut oleh Imam Al-Alusi di dalam Ruhul Ma'ani. Di muqaddimah, di penduluan kitab dia. Dia membagikan bercakap kepada ada bercakap lafzi, ada bercakap nafsi. Dia bagi dua. Maka nisbah dengan Allah ada taklim nafsi. Itu Allah makna kalam Allah, makna Allah bercakap. Mana Allah ada bercakap, nafsi ada cakap dia bercakap. Kalau nisbah dengan manusia dia panggil bercakap lisani, bercakap lafzi. Cakap lafzi ni apa yang dikata oleh Mu'tazilah itu, bukan seperti yang dikata oleh Musyabbihah. Kita ahli sunnah, kita menyabik seperti Mu'tazilah, kita nafi hak Musyabbihah. Kita tambah satu lagi, ada bagi Allah kalam nafsi. Itu kita tambah. Mu'tazilah menafikan. Itu titik khilaf. Yang kedua, kalam dengan makna perkataan. Kalam dengan makna cakapan. Adakah sabit bagi Allah kalam dengan makna cakapan? Tadi kita kata dah ijma' sabit. Allah ada dengan makna kalam dengan makna cakapan. Tetapi lain murad, lain erti nisbah dengan tiga-tiga kumpulan ini. Musyabbihah, Allah bersifat dengan kalam lafzi yang qadim. Allah bersifat dengan cakapan yang huruf suara tu qadim. Huruf suara yang qadim ini dia berubah, boleh berubah jadi dakwah, ditulis di kertas. Suara yang qadim ini jadi suara yang didengar. Bila suara boleh jadi suara manusia, suara siapa pun didengar. Dinama dia kalam juga yang qadim. Hak didengar ni pun qadim. Jadi dakwah ditulis jadi qadim. Itu musyabbihah. Oleh kerana demikian mereka kata Al-Quran qadim. Walaupun Quran yang dinama Quran ni iaitu tulisan ada pada kertas, dakwah yang ada pada kertas pun qadim. Bila kita baca Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid, qul huwallahu ahad, itu pun qadim. Suara kita yang kita baca, kerana kalam Allah boleh berubah jadi suara kita. Kalam Allah boleh berubah jadi dakwah. Dakwah ni bila tertulis kalam Allah jadi qadim lah, tak boleh kata baru.
itu musyabbihah. Allah ada cakapan yang qadim, yang ada pada zatnya. Kalam yang qadim ini bila Allah cakap, suara yang qadim boleh kita dengar. Boleh kita dengar. Bila ditulis boleh dilihat. Bila dibaca boleh didengar suara manusia yang baca. Kesemua tu qadim semua. Suara yang ada di Allah qadim, suara yang manusia baca pun qadim. Dakwah yang ditulis pun qadim. Melampau mereka sampai kepada kulit Quran pun qadim, walau tak tulis pun. Sebab kulit ni nama kulit Quran juga. Bila bangsa pada Quran kena qadim ke semuanya. Kalau kita tambah lagi, bila kereta muat Al-Quran, kereta tu pun qadim juga. Sebab kereta tu muat Quran. Katakanlah, bila bangsa saja kepada Al-Quran kena qadim. Maka ulama kita sini kata itu bukan daripada uqala, bukan orang berakal tu. Sebab tu ulama pakai tak bercara dah. Tak kena ambil mari bincang. Keluar daripada ma'qul, melampau dia panggil. Itu dia melampau. Mu'tazilah, macam mana Mu'tazilah? Tetapi perkataan yang dinama dengan kata sifat kalam Allah bukan ada pada Allah. Perkataan Allah ada pada tempat yang dijadi oleh Allah, ada pada udara, pada angin dan umpamanya. Suara yang ada pada angin yang didengar oleh Nabi Musa yang disifat bagi Allah. Kat situ kita pertikaikan dengan Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah kata kita tak nafi, tetapi yang Mu'tazilah kata sifat Allah tu kita tak terima. Sebab itu bukan sifat Allah. Seperti kata panah api, kita menyalakan api, api panah, api itu bukan sifat kita, panah bukan sifat kita. Sebab apa? Sebab bukan ada pada kita panah api, sifat api lah. Walau kita nyalakan api sekalipun, sebab bukan ada pada kita. Nak panggil sifat kita kena ada pada kita. Mu'tazilah kata sifat di sini sifat dengan mana nisbah, dengan mana amrun i'tibari, bukan sifat hakiki bagi Allah. Sifat dengan sebab dia mengada panggil sifat dia. Yang sebenar bukan perkara yang ada pada Allah. Memang itu betul. Tetapi adakah kalam dengan mana perkataan sifat bagi Allah, dengan mana kalam itu ada pada Allah? Mu'tazilah itu yang nafi terus. Sebab apa? Bila kalam dengan mana perkataan ada awal ada akhir. Bila ada awal ada akhir, perkara baru. Tiap-tiap perkara baru tak boleh Allah bersifat dengan dia. Bukan sifat Allah. Mustahil Allah bersifat dengan sifat yang baru. Allah tak bersifat dengan gerak. Allah tak bersifat dengan diam kerana gerak diam baru. Allah tak bersifat dengan putih baru. Allah tak bersifat dengan sifat yang baru. Tak ada, semua sifat Allah qadim. Oleh itulah Mu'tazilah kata kalam baharu, sifat Allah dengan iktibar Allah mengadakan dia, Allah menjadikan dia. Itu saja. Bukan sifat itu berdiri pada Allah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menyabit kalam bagi Allah dengan makna bercakap sifat Allah, dan kalam dengan makna cakapan sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ada macam mana baharu? Allah sifat baru. Di isi Ahli Sunnah, kalam Allah dengan mana perkataan itu kalam yang qadim. Kalam dengan makna perkataan yang qadim. Itulah di dalam kitab ni kata mutakallimun bi kalamin qadim. Allah yang bercakap dengan cakapan yang qadim. Qadim macam mana pula, ada dulu kemudian. Dan suara
ada hurufnya, ada suaranya. Bila ada huruf suara, ada dulu kemudian. Itulah ahli sunnah kata maksud dengan kalam yang qadim iaitu kalam nafsi yang qadim, bukan kalam lafzi yang Mu'tazilah kata tadi. Kalam lafzi, kalam yang didengari, kalam yang boleh didengar, yang berbentuk ada dulu kemudian ada huruf, ada suaranya. Di sana ada kalam nafsi nama dia, cakapan dalaman. Itu yang saya cari-cari bahasa supaya bezanya. Cakapan dalaman, kita ada dua cakapan. Cakapan luaran, cakapan yang boleh didengar, suara yang boleh didengar tu saya panggil cakapan luaran, yang kita dah panggil cakapan. Cakapan luaran ini tunjuk, dia panggil jadi dalil di atas cakapan dalaman. Boleh tahu ada cakapan dalaman dia. Cakapan luaran dengan cakapan dalaman ni sama saja. Erti dia, pengertian dia sama. Tetapi cakapan luaran ini ada huruf, ada suara. Cakapan dalaman tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Melayu, tak ada. Dia bukan bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Cakapan dalaman dia. Dia tak ada bahasa. Macam mana cakapan dalaman? Hati yang saya contoh tadi, seperti kita bercakap dengan cakap dalaman, kemudian dia hasil cakapan dalaman. Ada jadi cakapan dalaman kita. Saya tak faham. Dalaman kita ada saya tak faham. Di dalam dalaman kita, saya rasa-rasa nak faham. Kalau terbit dengan lidah bunyilah bahasa Melayu, tapi dalam kita bahasa apa? Dalam tu bahasa apa? Tak ada bahasa. Tersusun ke? Saya tak faham tak? Dia ada seolah ada seketul kita, tak ada dulu, tak ada kemudian. Kalau ditanya kita, kamu duk diam tu, kamu duk ada kata apa dalam hatimu? Bila cerita dengan lidah ada dulu adalah, oh saya duk kata begini, saya nak belajar, saya nak rasa nak belajar ilmu usuluddin tambah sikit. Ada dalam hati, terbit dengan lidah, keluar dengan lidah begitu. Tetapi di dalam kita tak ada berkata, tak ada bunyi suara begitu. Maka cakapan yang ada di dalam itulah nama dia kalam nafsi, nama dia. Allah Subhanahu wa taala dia bersifat, yang jadi sifat zat dia, yang jadi sifat dia kalam nafsi yang qadim. Maknanya ada bagi Allah dua kalam. Kalam dengan makna cakapan ada dua. Satu kalam dengan makna nafsi, yang kedua kalam lafzi. Kalam nafsi itu qadim, kalam lafzi ini baru. Itu diisi Ahlussunnah wal Jamaah. Kalam lafzi yang qadim ini azaliyin, azali yang bahasa azal itu sama, qadim dengan azal sama. Laisa biharfin, bukan ia huruf. Ba pada biharfin, nama ba tu ba zaidah pada khabar laisa. Bukan diterjemah kata dengan. Laisa biharfin ay laisa harfan. Bukan dia huruf. Hak dalaman dia bukan huruf. Wala sautin, dan bukan suara. Dia bukan huruf dan bukan suara. Itulah nama kalam nafsi yang menyabit akan dia oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang Imam Izzuddin kata, mutakallimun bi kalamin qadimin azaliyin. Kalam nafsi inilah dikatakan juga mutakallam bih, nama dia. Mutakallam bih ada dua, ada yang qadim, ada yang baru. Oleh itu, wala yutasawwaru, ini dia nak tolak musyabbihah pula.
Ni kata akidah kita yang ulama kita bentang, yang jadi akidah ahli sunnah wal jamaah, satu akidah yang sabit dengan dalil akli yang putus. Yang kedua, satu daripadanya yang sabit dengan dalil nakal. Yang ketiga, akidah yang bertentangan dengan firqah-firqah yang sesat, supaya nak jaga daripada akidah firqah yang sesat. Oleh kerana demikianlah akidah ini ada berbeza, ada bertambah daripada akidah yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana di masa Rasulullah tak muncul, tak berlakunya akidah-akidah yang sesat. Tak berlaku, tak ada di kalangan masyarakat akidah yang sesat. Yang ada itu Al-Quran menerang, Rasulullah menerang. Tapi yang timbul baru, bila Islam terbuka, negara Islam terbuka, masuk Islam oleh berbagai-bagai firqah, masuk Islam berbagai-bagai idea, bawa idea-idea yang sesat masuk dalam Islam. Maka kita ahli sunnah wal jamaah sebagai ambil silibus, terima silibus daripada Rasulullah, macam mana pendirian kita tentang akidah ni. Oh, pendirian kita akidah ni itu salah, yang betul begini, itu kita tambah akidah, tambah. Seperti muncul akidah musyabbihah, dia mengatakan kalam Allah boleh bertukar jadi dakwah, boleh bertukar jadi kertas, boleh bertukar jadi suara manusia. Ini kita ahli sunnah macam mana? Betul ke macam itu? Tak betul. Inilah kita kena menerang. Kita begini, wala yutasawwaru, wala yatasawwaru, dan tidak boleh jadi. Itu makna la yatasawwaru, tidak boleh jadi rupa, tidak tergambar, yakni tidak jadi rupa, tak boleh jadi perkara, tak boleh jadi realiti fi kalamihi, pada kalamnya Allah, ayang qaliba, bahawa berubah ia, bahawa terbalik ia, bahawa bertukar ia, midadan jadi dakwah, berubah jadi dakwah, fil alwah, pada segala luh, pada luh-luh, pada papan tanda, wal auraq, dan pada kertas-kertas. Kalam Allah berubah dulu, kalam Allah kemudian sekarang berubah jadi dakwah yang ada pada luh, jadi dakwah yang ada pada kertas. Yakni tulisan yang ada pada luh sekarang ialah kalam Allah yang qadim. Tulisan yang ada pada kertas sekarang ialah kalam Allah yang qadim. Tak begitu. Tak betul begitu. Tak berubah. Yang qadim tak berubah, tetap qadim, tak berubah. Yang ada pada luh, dakwah yang baru. Yang ada pada kertas, dakwah yang baru. Itu di sisi ahli sunnah. Musyabbihah kata tak, yang ada tulisan di luh ialah kalam Allah yang qadim. Tulisan yang ada pada kertas ialah kalam Allah yang qadim. Itu qadim, bukan baru. Qul huwallahu ahad, tulisan itu di kertas, qadim. Qul huwallahu ahad, tulisan yang ada pada luh, itu qadim. Bila tulisan itu qadim, luh pun qadim, kerana tulisan itu ada pada luh. Itu musyabbihah. Betul ke macam tu? Tak betul. Mana hujah kata tak betul? Ahli sunnah, Nabi ada katakah tak betul? Dia hujah gitu. Adakah Nabi kata? Kalau dia tanya begitu, kita jawab, adakah Nabi ada hukum kata luh qadim? Kita tanya. Kita berdasar kepada kaedah Al-Quran, silibus Al-Quran, silibus Nabi. Al-Quran sudah menegaskan Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Apa alam? Ma siwallah, luh lain pada Allah, dakwah lain daripada Allah. Allahu khaliqu kulli syai', Allah cipta semua perkara. Dakwah itu adakah Allah ataupun lain pada Allah? Lain pada Allah. Bila lain pada Allah, makhluk.
Itu silibus kita. Itu kaedah kita, guna kaedah Al-Quran, kaedah hadis. Tetap kertas baru, dakwah baru, walau tulis kul huwallah pun, dakwah yang berbentuk kul huwallah itu baru. Cumanya kita ahli sunnah, bila dah kita tulis kul huwallah, tulisan itu baru, hanya kul huwallah itu jadi dalil, madlul dia itu qadim. Itu kita ahli sunnah. Madlul dia, apa? Isyarat dia, tunjukkan dia. Bila kata kul huwallah ada pada kertas, kita boleh faham kat situ. Kata ada kul huwallah yang nafsi, bukan kul huwallah lafzi. Kul huwallah yang nafsi itu qadim, ada pada Allah. Bandingnya seorang yang mari berhadap dengan kita, nampak mukanya merah, garang, bawa pisau, kita takut dah lah. Apa ni? Nak tikam aku, nak marah ke aku ke apa? Dia masuk dekat dengan kita, kita tanya, apa cik? Ada apa? Dak, aku ni nak semula lembu lari. Aku masuk kat situ, aku nak ambil, tak boleh, nak ajakmu ambil lembu sebentar. Begitu. Ingat. Kata nak marah kat saya dah. Bila dia bercakap begitu, kita tahulah kata ada di dalam hati dia. Masa dia duduk berjalan tu, dia sudah ada cakapan nak bercakap begitu dengan kita. Boleh faham begitu. Hak dia bercakap ni baru keluar di lidah dia, tapi belum daripada dia bercakap, masa dia mari sama kita di rumah dia ni lagi dia duk bercakap dah dengan kita, cakapan nafsi nama dia. Saya banding juga contoh seperti kita diminta untuk baca khutbah. Tajuk COVID-19. Bulan depan. Belum daripada kita nak berkhutbah, kita susung dulu. Khutbah bermula dengan apa dan apa isi yang kandungan dia yang kita nak isikan khutbah kita. Maka khutbah yang belum kita baca tu sudah ada di dalam hati kita. Kita sudah susung dah. Ada dah isi dia. Itulah bila dengar khutbah hari dia baca sungguh, boleh faham. Itu jadi dalil kata ada di dalam hati dia isi hak dia baca itu. Kadang kalau khutbah yang kita dak sedia tu tak sampai masa lagi untuk kita nak khutbah, dia keluar dulu lagi dah. Masa kita solat, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah. Baca khutbah aku ingat nak baca Fatihah jadi khutbah dah. Dia keluar dulu sebab kuat sangat kalam nafsi dia panggil. Itu makna kalam nafsi ada dulu sebelum daripada keluar. Bila dengar hak luaran boleh faham. Itu nama dia kalam lafzi jadi dalil di atas kalam nafsi. Kalam lafzi ini dalil madlul dia kalam nafsi. Bila kita baca pula di dalam kitab Arab, madlu kalam lafzi dengan madlu kalam nafsi sama saja pula kat situ. Dengan mana erti yang sama. Kita baca kul huwallahu ahad yang lafzi dengan kul huwallahu ahad yang nafsi bagi Allah, makna dia sama, erti tula saja. Itu makna madlul sama. Ada dia kata kalam lafzi madlul dia kalam nafsi. Itu arti madlul sebagai dilalah iltizam. Adapun kalau kata madlul kalam al-lafzi dengan madlul kalam nafsi sama, itu dilalatul wad'i namanya. Itu kita tinggal kat situ dulu. Ini di sisi ahli sunnah, dakwah baru, bukan qadim, bukan kalam Allah hakiki yang qadim. Musyabbihah dia kata kalam Allah yang hakiki yang qadim. Syiklan
berubah lagi pula jadi bentuk. Tarmuquhul uyun, yang melihat akan dia oleh mata-mata. Tak berubah jadi bentuk dengan alif jadi begitu, ba jadi begitu, dak. Alif ba yang berbentuk bukan kalam Allah yang qadim. Wal ahdaq dan mata-mata. Kama za'ama seperti bahawa. Kama boleh bahawa, seperti barang boleh. Ma isim mausul seperti barang yang za'ama ay za'amahu yang menyangka begitu ahlul hashwi, oleh ahlul hashwi wan nifaq dan ahli nifaq. Murad dengan ahlul hashwi wan nifaq iaitu musyabbihah. Musyabbihah dia sangka begitu, kalam Allah berubah jadi bentuk, kalam Allah berubah jadi dakwah. Itu ahlul hashwi. Balil kitabah, bahkan tulisan, min af'alil ibad, setengah daripada perbuatan hamba. Bila perbuatan hamba baru kau qadim, baru dengan automatik tentu baru. Tulisan itu ialah perbuatan hamba. Tetapi madlul dia, tulisan ini dia tulis bentuk kalamullah, kalam nafsi bagi Allah. Itu qadim. Adapun tulisan ni baru, dakwah baru, tulisan baru. Bila tulis kalam Allah memberi arti ada kalam nafsi bagi Allah yang makna dia begini, itu nama dia kalam Allah. Kalam ini tunjuk di atas kalam nafsi yang qadim. Madlul dia qadim. Tulisan ni baru, madlul dia itu qadim. Sebab itulah jadi isu Quran qadim ke Quran baru. Kat situ. Quran ni qadim ke baru? Quran ni makhluk ke bukan makhluk? Kat situ. Jadi musyabbihah, mujassimah, Hanabilah tak boleh kata langsung tak ada Quran yang baru. Quran tak boleh kata makhluk. Quran qadim, tak ada. Semua qadim. Bila kata saja Al-Quran mesti qadim. Quran yang kita duk bawa, yang kita beli kat kedai, ya beli kat kedai pun qadim. Semua. Asalkan pastinya Quran. Bila kita baca Qul huwallahu ahad, suara kita yang bunyi Qul huwallahu ahad itu qadim. Qadim. Dia sanggup kata begitu. Kita ahli sunnah wal jamaah yang betul. Ahli sunnah wal jamaah dua kumpulan. Ada kumpulan yang salah tajuk ni. Satu kumpulan sama dengan musyabbihah. Yang betul, kita membahagikan kalam Allah kepada dua bahagi. Kalam Allah dengan makna kalam yang sifat bagi Allah, kalam yang qadim, mutakallam bih Allah yang qadim, iaitu kalam nafsi tadi. Itu dinama juga Al-Quran, dipanggil Taurat, dipanggil Injil, dipanggil Zabur. Itu qadim. Adapun kalam Allah dengan makna af'alul ibad, kalam Allah dengan makna dakwah, kalam Allah yang jadi bentuk ada pada kertas, pada kayu dan umpamanya, ini baru makhluk Allah. Oleh kerana demikianlah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika disoal dia tentang kalam Allah, adakah qadim, adakah baru, makhluk ke bukan makhluk, dia jawab macam mana? Dia kata Al-Quran kalamullah qadim wa af'alul ibad
makhluqun. Imam Bukhari dia jawab dengan secara halus. Dia kata Al-Quran, dia tak kata Al-Quran makhluk, dia tak kata Al-Quran qadim, dia kata Al-Quran bermula Quran kalamullah. Dia bawa badal pada Al-Quran. Al-Quran dengan makna kalamullah itu qadim, ghairu makhluk, bukan makhluk. Wa af'aluna atau wa af'alul ibad, wa af'aluna perbuatan kita makhluk. Perbuatan kita dengan mana apa? Tulisan kita, bacaan kita, suara yang kita baca, nama perbuatan kita ini makhluk Allah. Walau kita baca kul huwallahu ahad, suara kita ialah makhluk Allah. Dengan kerana demikian, dengan sebab jawapan demikian, marah oleh guru dia, daripada ahli sunnah juga, Muhammad bin Yahya Az-Zuhali, di majlis guru dia yang besar. Kita mana kisah dia yang panjang. Imam Bukhari dia duduk di Bukhara, dia pergi kepada Naisabur, tempat guru dia, pergi ziarah sana. Bila pergi ziarah sana, guru dia buat sambutan dengan secara besar-besaran. Ramai orang, boleh kata ratusan ribu keluar sambut Imam Bukhari. Guru dia sendiri tu sambut Imam Bukhari, kedatangan Imam Bukhari. Kemudian ada majlis. Bila ada majlis, guru dia pesan kepada orang ramai, jangan soal tajuk Al-Quran makhluk ke bukan makhluk. Jangan soal tajuk ni. Nak soal lain boleh, nak soal Bukhari. Tapi akhir majlis tak boleh sabar juga, kalam nafsi hak manusia ramai ni keluar jugalah. Tanya juga Bukhari. Bukhari jawab begitu. Bila Bukhari jawab begitu, guru dia kata la yusakinuni Muhammad ibn Ismail. Tak boleh duduk bersama dengan aku Muhammad bin Ismail. Tak boleh sama dengan aku dah. Tak boleh belajar dengan aku, tak boleh duduk bersama dengan aku. Terus dia halau Imam Bukhari daripada majlis dia. Kemudian pada hari itu tidak ada yang belajar dengan Imam Bukhari melainkan tak sampai 10 orang saja anak murid Bukhari. Kena baikak habis, kena belak habis, tak boleh siapa belajar dengan Imam Bukhari. Imam Muslim masih bersama dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Imam Muslim anak murid bagi Imam Bukhari, dia terima hadis, belajar dengan Bukhari, dan juga dia berguru dengan guru sama. Selepas pada tu pula umum pula, guru Bukhari pula umum sekali lagi pula, siapa yang berkata Al-Quran makhluk, jangan duduk di dalam majlis aku, keluar daripada majlis aku. Jangan belajar lagi dengan aku lah, mudah kata begitu. Imam Muslim pun keluar daripada majlis. Keluar pada majlis. Imam Muslim lebih daripada Imam Bukhari lagi. Imam Bukhari saja tak ikut guru dia. Imam Muslim dia keluar pada majlis, kata dia hantar habis catatan dia yang dia terima daripada Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Dia marah jugalah kepada guru dia, kerana guru dia ikut pandangan yang mengata Quran bukan makhluk, walaupun perbuatan hamba pun pakai dengan itlaq begitu. Inilah keluar dua ahli sunnah, keluar dua. Satu kelompok Imam Karabisi, Imam Ibn Kullab, Imam Bukhari, Imam Muslim, ini satu grup. Grup ni mengatakan dia membahagikan Quran dengan mana kalam Allah, Quran dengan mana usaha hamba. Bacaan hamba ni makhluk ke bukan makhluk, dia bahagi. Kalau bacaan hamba dikira usaha hamba, nama perbuatan hamba nama makhluk. Ni Imam Karabisi, Ibn Kullab, Imam Bukhari, Imam Muslim. Satu kelompok guru bagi Imam Bukhari, Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Kelompok ni mengata tak boleh kata Quran makhluk sama sekali. Siapa kata Quran makhluk adalah orang itu satu
Satu kumpulannya kata kafir, satu kumpulan kata bid'ah, macam-macam hukum dia. Oleh kerana demikianlah kita Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah ialah aliran Imam Karabisi, aliran Imam Muslim, Imam Bukhari, Ibnu Kullab. Orang musyabbihah Wahabiyah dia hari ni, dia kata Asy'ariyah ini Kullabiyah. Dia tuduh kata kita mengikut Imam Kullab. Yang sebenar betul lah. Hak Kullab ni betul. Hak ni yang betul. Imam Zahabi, anak murid Ibnu Taimiyah sendiri, dia bila dia mantap di dalam ilmu, masa dia mula belajar dia tak sangat mantap, dia ikut Ibnu Taimiyah. Pada akhir umur dia tua, dia mantap dalam ilmu, dia cela tok guru dia, dia ambil pandirian yang betul lah. Dia terang di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, dia kata la raiba, tidak ada syak, annama betada'ahul Karabisiyu, sesungguhnya barang yang mereka akan dia oleh Imam Karabisi, min mas'alatil lafzi, daripada masalah baca Al-Quran, tidak ada syak, hakun, benar, betul. Betul yang Imam Karabisi kata. Masalah lafaz kita baca Al-Quran, bacaan kita dengan Al-Quran itu ialah makhluk, itu betul hak Imam Karabisi. Salahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad, Quran tak boleh kata makhluk sama sekali. Sama dengan Muhammad Az-Zuhali, sama, itu grup dia. Imam Ahmad, Imam Karabisi, itu hakikat yang sebenarnya. Tetapi sejarah tarikh ni perkara yang manusia tak takut nak mengubah dia, sebab dia bukan Al-Quran, dia bukan hadis. Kita nak iktimat sangat susah. Kalau kita belajar tarikh, belajar sejarah, macam-macam. Kalau baca tulisan orang ni begini, tulisan orang ni begini. Lebih lagi sejarah Muawiyah, sejarah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Oh, berubah banyaknya. Sebab orang tak takut nak dusta. Kerana kalau kira dosa kok, dosa ialah. Kalau dusta Quran ni membawa kepada kekal neraka dan upamanya. Boleh jadi di sana Imam Ahmad pun tidak seperti sebagaimana sapa kepada kita. Boleh jadi Imam Ahmad ini kerana musyabbihah nak ngakak dia ubah kata Imam Ahmad. Wallahu alam hakikat yang sebenar tu macam mana. Tetapi kalau mengikut sebagaimana yang dikatakan dia dibangsa pada Imam Ahmad, tak makgul, tak munasabah Imam Ahmad nak kata. Suara kita baca Quran pun qadim tak munasabah dengan kelah Imam Ahmad. Tak boleh jadi. Walau bagaimanapun kita tinggalkan Imam Ahmad, kita tinggalkan manusia, kita ambil al-haq yang benar. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kalau benar lebih berhak diikut. Tak usah tilik kepada siapa yang mengata, siapa yang berkata dengan dia. Sebagaimana Imam Zahabi kata itulah. Tidak ada syak yang berkata oleh Imam Karabisi betul, sedangkan Imam Karabisi ini bukan aliran Zahabi. Zahabi dia aliran Ibnu Taimiyah. Dia cela kalau dia terjemah Imam Ghazali, dia cela Imam Ghazali, tak angkat taraf Imam Ghazali, Imam Zahabi, kerana dia aliran Ibnu Taimiyah. Tapi tajuk ni dia kata betul Imam Karabisi, kerana ini al-haq yang betul. Boleh jadi ke suara kita bukan makhluk. Bila bukan makhluk, mana qadim dan bukan perbuatan Allah. Kalau itu mari kat mana suara kita? Bukan perbuatan Allah, bukan makhluk Allah. Itu terang nama dia. Wala buatan mereka itu hamba walakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Dan Allah menghukum Al-Quran ni yang turun, yang dibaca ni baru. Min zikrim muhdatsin, tidak datang akan mereka itu oleh Al-Quran yang baru. Allah sendiri hukum di dalam Al-Quran dengan kata baru. Macam mana tak boleh nak kata baru?
Ini melampau daripada mereka itu sahaja. Dan boleh jadi ada di sana ada faktor-faktor sebab-sebab yang mereka nak jaga. Kita sekali lagi, kama dia bila Quran makhluk ada soalan. Bila perbuatan kita makhluk, soalannya kenapa kita kena mesti menghormati dia? Batu kita kena hormati kah dia makhluk Allah? Lembu makhluk Allah kita kena hormat ke? Bila kita lalu kat lembu, bila lembu lalu kita kena bangun tegak. Ni lembu lalu sebab makhluk Allah. Begitu pula jadi soalan. Maka dalil kata Quran bukan makhluk, kita mesti ta'zim, membesar, menghormati dia. Kita kena membesar. Tak boleh kita menghina, buat hina haram. Serta jadi kufur. Jadi sebab bagi jadi kufur. Kalau kita ambil dia letak di dalam tempat najis, meniat menghina jadi kafir kita. Kalau kita letak batu tempat najis jadi kafir ke tak kafir? Niat menghina tak jadi kafir. Ini menunjuk kata Quran bukan makhluk. Kalau bukan makhluk tak, kalau makhluk kita tak wajib hormat. Tu setengah pada dalil musyabbihah. Dia fikir bodoh-bodoh gitu ya. Cara fikir dia. Sebab tu Imam Izzuddin dia jawab, wa yajibu ihtiramuha, dan wajib menghormati akannya, akan kitabah, tulisan Quran ni wajib kita hormati li dilalatiha, kerana menunjuk olehnya ala zatihi, kerana menunjuknya kepada zatnya, kepada zat kalam Allah, kepada diri kalam Allah. Bila kita tulis Quran ni dia hubung kait dengan kalam yang ada pada Allah. Bila tulis kul huwallah menunjuk di atas kalam nafsi Allah. Bila tulis wa ilahukum ilahun wahid, tulisan ini memberi arti kalamullah. Tidak ada susunan begini lain daripada susunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama yajibu ihtiramu asma'ihi, boleh jadi ala zatihi, dhamir itu kembali pada Allah, menunjuk di atas zat Allah. Kerana bila kita tulis Allah, reti Allah, menunjuk di atas zat Allah, kita kena hormat. Bukan kerana dia tu kertas kita hormat, kerana bila tulis Allah, iaitu ini menunjuk di atas zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti gambar agung lah mudahnya. Bukan agung, kita akak tu agung ke tu? Gambar dia je, tapi kena angkat lah. Sebab gambar tunjuk dia, memberi arti dia. Itu maknanya begitu. Dan sebagaimana kama yajibu ihtiramu asma'ihi, seperti bahawa wajib menghormati segala namanya Allah, lidilalatihi ala zatihi, kerana nama Allah menunjuk di atas zat Allah, kena hormati nama Allah. Wa huqqa lima dalla alaih, dan sebenar berhak bagi barang yang menunjuk ia barang di atas Allah, wantasaba ilaih, dan terbangsa ia kepada Allah, ayyu'taqada, bahawa diiktikadkan azamatuhu, akan kebesarannya, wa tur'a, dan dipelihara dijagakan hurmatuhu, akan kehormatannya. Tiap-tiap perkara yang bila terbangsa pada Allah, kita kena jaga kehormatan dia. Ini Quran ni kalamullah, kena hormatlah. Bukan hormat, bukan kerana dia qadim, kerana dia terbangsa kepada Allah. Walidzalik, dan kerana demikianlah, yajibu ihtiramul Ka'bah, wajib menghormati Ka'bah. Ka'bah batu, tapi wajib hormat kerana Ka'batullah, Baitullah nama dia. Wal anbiya, kena hormat kepada anbiya kerana dia nabiullah, wakil Allah betul-betul, terus daripada Allah. Wal ubbad, dan segala yang rajin ibadat. Kalau ibad, hamba-hamba kita, ubbad jamak pada abid, seorang yang rajin ibadat, orang yang banyak ibadat. Kita kena menghormati dia kerana dia terbangsa pada Allah.
Allah kata wali dia, man adali waliyan adzantuhu bil harbi. Sampai begitunya. Siapa menyakiti wali bagi aku, siapa buat berseteru dengan wali bagi aku iklan berperang dengan dia. Maka COVID-19 ni tak jauh daripada peperangan Allah dengan China. Kerana dia berseteru dengan orang Islam berapa puluh juta, 60 juta. Maka itulah Allah iklan berperang dengan dia. Tapi bila berperang, hawak-hawak perang tu kena juga kita. Sampai juga kita seluruh. Siapa berseteru dengan waliullah, kita kena hormat waliullah. Wajib hormat waliullah. Kalau kita berseteru dengan dia, Allah iklan berperang, Allah umum berperang dengan mereka. Itu hadis yang sahih. Sebab apa? Sebab mereka waliullah. Wal ulama, kita kena menghormati ulama. Sebab dia ulama, dia menjaga agama Allah. Kalau tak ada ulama, agama Allah hancur habis. Hancur agama Allah, dipermainkan oleh orang-orang jahil, wal iyadza billah. Dalilnya ambil sebagai nak hak kita makruf, hak kita bodoh-bodoh begini, mudah faham. Amurru 'ala diyari laila uqabbilu zal jidara wa zal jidara. وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَا قَلْبِي وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ. Ambil ni lah. Ada seorang penyair yang dia kasih kepada seorang perempuan yang cantik, yang lawa comel, nama dia Laila. Laila masyhur dengan perempuan Arab yang cantik. Semua orang jatuh cinta, rindu kepada dia. Maka dia bersair nak royak perasaan dia. Dia kata amurru 'ala diyari laila. Ala diyar, aku lalu di atas beberapa rumah. Rumah aku lalu ialah diyari Laila, rumah-rumah bagi Laila, seorang perempuan. Uqabbilu zal jidara, aku kucup akan ini dinding. Wazal jidara, dan ini dinding. Dinding-dinding rumah aku kucup-kucup ke semua. Aku lalu ke rumah-rumah Laila, aku kucup dinding kiri, dinding kanan, kiri, dinding depan, belakang, aku kucup ke semua. Kucup tu sebab apa? Wa ma hubbud diyari, dan bukanlah kasih akan rumah-rumah itu. Syaghafna qalbi, memenuhi merindukan hati aku. Walakin, tetapi hubbu man sakanad diyara, tetapi aku kucup itu adalah kerana kasih kepada mereka yang menduduki rumah, mendiami rumah itu. Ingat kalau Laila susah nak jumpa Laila pakai kucup dinding rumah, kerana rumah pun rumah Laila juga. Itunya. Bukan makna kucup dinding itu kucup Laila, tapi kerana dinding itu terbangsa kepada Laila. Tapi orang tak faham, gila dia tu. Dia gila. Bukan gila. Makna dia faham lebih daripada kita faham tu. Sebab tu musyabbihah yang tak faham tajuk ni, dia tak faham tajuk ni. Bila kita kucup dinding kubur Rasulullah, syirik. Dia tak faham. Kita bukan kucup dinding kubur Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja hubung kait dengan Rasulullah, kita rasa kasih, kita rasa kagum, kita rasa besar. Ini menunjuk kata iman dia yang tinggi. Walaupun tak dapat sentuh Rasulullah, dapat sentuh dinding rumah dia pun cukup dah. Makna dia cinta pada Rasulullah tinggi. Tapi Wahabiyah ni dia tak faham. Tak boleh. Makna jangan kita kasih ke Rasulullah lah. Sahabat Rasulullah bila ke kubur meletakkan muka di atas tanah kubur Rasulullah kerana cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah asalnya. Nampak masa tu kita tak boleh nak teruskan. Kita sikit lagi sampai ke stesen dia bawah.
Walimithli zalik, dan kerana demikian jugalah nuqabbilul hajarul aswada, kita kucup akan batu hitam hajarul aswad. Wa yahrumu 'alal muhdis, dan haram di atas orang yang berhadas masul mishaf, sentuh mishaf. Kerana mishaf adalah jadi dalil di atas kalam Allah yang qadim. Asturihi, barisnya, wa hawashihi, dan tepinya, allati la kitabata fiha, yang tidak ada tulisan. Tepi Quran yang putih tak tulis pun tak boleh kita sentuh bila kita berhadas, kerana itu dimangsa kepada kalamullah. Wa jildihi, dan kulitnya, wa kharitatihi, dan sarungnya, allati huwa fiha, yang Quran ada di dalamnya. Kita nak sentuh sarung pun tak boleh, kerana hormatnya, kerana dia menunjuk di atas kalamullah. Fawailun, maka celaka, binasa, liman za'ama, bagi mereka yang sangka ia anna kalam Allah, bahawa sungguhnya kalam Allah al-qadim, yang qadim, syai'un, ialah suatu, min alfazil ibad, daripada lafaz hamba. Ini hasyawiyah musyabbihah. Imam Izzuddin kata celaka, binasa orang ni bila baca qul huwallahu ahad. Suara kita ini, lafaz kita ini ialah kalam Allah yang qadim. Wailun, neraka bagi mereka. Siapa? Musyabbihah, hasyawiyah. Suara kita macam mana kalam Allah yang Allah menjadi, tak boleh nak kata qadim. Ini suara kita pula nak jadi qadim macam mananya? Tulisan, satu lukisan, min ashkalil midad, daripada segala bentuk tinta, bentuk dakwah. Bentuk dakwah ini ialah kalam Allah yang qadim. Itu tak betul. Wailul liman za'ama dzalik, mereka yang suka begitu binasa dan celaka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa i'tiqadul Asy'ari rahimahullahu ta'ala yashtamilu ala ma dallat alaihi asma'ullah. Wallahu a'lam. Begitulah sikit sebanyak yang saya boleh sampaikan. Apa yang baik adalah taufik dan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah silap kekurangan itu adalah daripada kelemahan saya, dan kesilapan kesalahan kita harap bahawa Allah ampunkan kesemuanya dengan rahmatnya, dengan sifat dia Ghafurur Rahim. Dan kita harap bahawa Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita apa yang kita belum tahu, dan kita harap bahawa Allah memberi faedah, memberi manfaat dengan apa yang dia ajar kita. Dan kita harap bahawa Allah menjadi kita orang yang salihin, orang yang mukhlisin, dan jadi kita daripada al-ulama al-amilin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.